Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa khalikum jami'an? Macam mana keadaan iman kita apabila berada di rumah? Biasa kan kita semua berada di rumah kan, Mak pun. Jadi dah lebih kurang seminggu Ramadan meninggalkan kita. Jadi lepas Ramadan ni ada boleh lagi puasa tau, iaitu puasa 6. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW katakan, kalau seseorang itu puasa 6 setelah bulan Ramadan, umpama dia berpuasa seperti ganjarannya setahun berpuasa. InsyaAllah sama-sama kita usaha untuk berpuasa 6, InsyaAllah 30 hari boleh puasa, 6 hari je kan. Untuk minggu ni kita akan menceritakan berkenaan Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Dalam penceritaan Mukadimah ni, Mukadimah dengar daripada perkongsian daripada Ustaz Amin. Ustaz Amin yang mengkongsikan tentang secara terperinci macam mana dengan Allah As-Sami', iaitu Allah yang Maha mendengar. Bagaimana kita mahu lebih beriman dengan Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar, dalam kategori macam mana Allah As-Sami'. Mu'alim akan menceritakan tentang 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar semua perkara yang berada di atas dunia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar ucapan kita. Ucapan yang kita terniat ataupun tak terniat. Sebagai contoh, kita cakap sesuatu berdasarkan baik atau yang buruk. Contohnya, yang baiknya apabila awak hendak menegur seseorang itu, awak berlapik. Contohnya kita cakap macam, kau tahu tak sebenarnya hukum menipu tu berdosa. Jadi sebenarnya Allah tahu niat kita nak tegur bukan untuk menyakitkan hati dia. Contoh yang kedua, seseorang tu contoh dia doakan keburukan untuk kawan dia. Dia cakap macam, kawan dia ni tak minta maaf pun kat dia. Jadi ya Allah, berikanlah bala kat dia sebab dia tak minta maaf pun kat saya. Tapi padahal kenyataannya Allah sahaja yang tahu berhak ke tak kawan dia tu dapat bala didoakan tu. Tak makbul pun doa ni. Padahal sebenarnya Allah lebih nampak sebenarnya keadilan tu di mana. Jadi Allah Maha mengetahui dari sudut itu. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Allah berfirman, patutkah mereka menyangka bahawa kami tak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami malaikat yang menjaga mereka ada menulis segala yang mereka lakukan. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha mendengar apa yang terbisik dalam hati kita. Ada contoh satu kisah, seorang sahabat Nabi yang sangat menjaga solat ni. Waktu tu solat tarawih kan. Biasanya kalau solat tarawih, kadang-kadang kita santai, imam dah suruh rukuk baru kita nak rukuk, imam dah rukuk pertama baru kita nak masuk kan. Tapi sahabat ni dia sangat jaga solat dia. Sebab dia tahu kelebihan solat bersama imam di rakaat pertama. Jadi hari tu Allah izin dia lambat sikit. Dia berkejaran nak kejar rakaat solat dengan Rasulullah SAW. Allah izin hari tu Rasulullah merasa gerah hati untuk baca surah lama. Rasulullah baca surah panjang. Jadi lambat untuk rukuk. Jadi tiba Rasulullah nak rukuk tu, dia sempat masuk sama-sama solat dengan Rasulullah SAW, sujud rukuk bersama. Dan rukuk bersama tu dia ucapkan, lidah dia ucap Alhamdulillah. Bila ucap Alhamdulillah tu, Allah beritahu Nabi Muhammad SAW, apabila engkau bangun, ucapkanlah Sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar sesiapa yang memujinya. Ini sejarah Sami Allahu liman hamidah. Sebab semua pergerakan kita baca Allahu Akbar kan, cuma Sami Allahu liman hamidah tu berbeza. Jadi inilah sejarahnya. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala pujian. Jadi kalau kita ada masalah atau cerita ke Allah, cerita je. Sebab Allah yang suruh kita berdoa kepadanya. Ceritalah sedetail-detail ni, macam mana kita cerita kat manusia. Macam itulah kita cerita depan Allah. Beritahu apa yang berlaku. Beritahu Allah, hari ni saya
tak buat duit ke, hari ni saya susah ke kerja sekolah, ya Allah mudahkanlah aku nak belajar, susah nak faham, doa minta ke Allah, sebab Allah itu maha mendengar. Allah mengatakan di dalam surah Taha ayat 46, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Allah cakap, Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu, aku mendengar dan melihat segala-galanya. Jadi jangan kita takut. Kita rasa sorang-sorang, kita rasa masalah kita ni tak ada siapa yang tahu, rasa bersendirian, rasa keseorangan, tak ada kawan. Tak apa, Allah ada Al-Quran, panduan kita pun ada. Ini adalah peneman kita dunia dan akhirat. Baiklah. Yang kedua, bisikan hati. Bisikan hati ni ada tiga perkara. Yang pertama, ada manusia yang boleh baca bisikan hati. Contohnya pakar psikologi, dia boleh baca. Kalau macam Ustaz Amin kata, kalau kita gembira, kita punya anak mata kita besar, kita boleh tahu dia gembira. Kalau orang gembira, dia akan jalan dia ringan. Kalau orang yang sedih, dia akan jalan perlahan, sedih. Jadi benda dari sudut psikologi, ada manusia yang boleh belajar dan tahu macam mana isi hati manusia. Yang kedua, manusia tak boleh dengar, malaikat boleh dengar, malaikat boleh tahu bisikan hati ni. Sebab di antaranya adalah niat kita. Niat kita malaikat boleh tahu. Sebab apa? Niat kita ni, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Allah, niat kita ni lebih baik daripada amalan kita. Jadi berbanyakkanlah niat yang baik, sebab Allah itu akan membantu kita untuk melakukan kebaikan tu. Jadi banyakkan niat yang baik. Dah niat tapi kita tak buat, kita tak dapat pahala sebab niat yang baik. Yang ketiga, manusia tak tahu, malaikat tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Iaitu apa dia? Ikhlas. Ikhlas, malaikat tak boleh tahu. Malaikat tak tahu tahap keikhlasan kita, dia tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi macam mana? Jadi orang yang kedua, remuknya hati seseorang itu, hancurnya hati kita, kecewa ke apa, hanya Allah saja yang tahu. Kata ikhlas tadi tu, orang ikhlas ni adalah orang yang susah untuk digoda oleh syaitan laknatullah. Jadi sebab apa? Allah akan bantu orang yang ikhlas ni. Dia ikhlas nak kembali kepada Allah tu, dia nak meraih redha atau cinta Allah tu semata-mata. Jadi Allah tahu tahap ikhlas dia. Jadi kita jangan menghukum seseorang itu kena nampak dia nakal sikit, pergi masjid, dia ni nak ni lah tu, ni nak curi tabur masjid lah tu, ni nak buat bising lah tu. Kita jangan menghukum seseorang tu berdasarkan penampilan dia. Tak boleh. Sebab apa? Allah saja yang tahu tahap keikhlasan dia macam mana. Tentang di orang yang paling dekat dengan Allah. Seperti yang kita tahu, Iblis laknatullah berjanji di hadapan Allah ingin menyesatkan umat manusia. Kisah ni dirakamkan di dalam surah Al-Hijr ayat 38 hingga 42. Maklimah baca maksud je. 38, Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini dia janji Iblis laknatullah depan Allah Subhanahu Wa Taala setelah dibuang daripada syurga. Jadi masa dia nak sujud tu, Iblis dah dikira kafir sebab tak taat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 40, kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Dia tak boleh nak goda orang yang ikhlas beriman kepada Allah SWT. 21, Allah berfirman, inilah satu jalan yang lurus, yang tetap aku memeliharanya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Dan sesungguhnya neraka Jahanam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu. Jadi Allah SWT kata, engkau tak ada kuasa pun nak menyesatkan mereka, kecuali orang-orang yang dianggap sampah. Maksudnya yang memilih jalan syirik menurut kemahuannya sendiri. Jadi dah tahu dah syaitan tu mengajak ke arah kesesatan, dia tetap juga nak ikut bisikan syaitan. Jadi itu di antara orang yang hamba Allah yang membuat pilihan sendiri.
Jadi Allah akan, jadi sebenarnya Allah akan memelihara kita, tetapi kita yang memilih jalan kita bagaimana. Yang kedua, Allah Maha mendengar rasa hati. Jadi kita punya perasaan hati kita, sedih, gembira ke, Allah Maha tahu. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, sedih ke doa ke Allah, rasa gembira ke cerita ke Allah. Jadi bila kita sentiasa bercakap dengan Allah SWT, jadi kita akan rasa dekat. Bila kita melakukan satu dosa, kita akan rasa kita akan mudah untuk kembali kepada Allah. Kita akan mudah untuk bertaubat. Sebab apa? Kita biasa dah bercakap dengan Allah SWT. Baiklah, masuklah bab kedua, iaitu Allah SWT yang Maha Kuasa dengan kasih sayangnya, dengan keizinannya, boleh membuka hijab seseorang itu, perkara yang tak semua orang boleh dengar. Jadi Allah boleh bagi seseorang hamba itu mendengar sesuatu yang hijab yang orang lain tak boleh dengar, tapi di atas keizinan dan cintanya dia boleh dengar. Contohnya, pertama, azab kubur. Kita tak boleh dengar azab kubur, tapi binatang ada yang boleh dengar. Yang kedua, marahnya malaikat kepada pelaku maksiat di dalam kubur. Kita tak boleh dengar benda tu, tapi atas keizinan dan cinta Allah SWT, Allah boleh izinkan untuk kita buka hijab kita mendengar. Baiklah, setakat itu saja untuk minggu ni. Tadabbur surah apa tadi kita tadabbur? Surah Al-Hijri, surah At-Taha, surah 3 surah kita tadabbur hari ni. Dengan tahunya perkongsian ni, semoga kita lebih menjaga keimanan kita kepada Allah SWT, lebih beriman kepada Allah SWT. Setiap perkara kita tengok, Allah tu kan Maha mendengar, baik aku cerita kat Allah dulu. Allah tu kan Maha mendengar, baik aku minta pertolongan kepada Allah. Jadi mana-mana pun kita pergi, masalah sebut Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan segala perbuatanku. Bila kita beriman dengan 3 perkara ni, insya-Allah kita sentiasa dijaga oleh Allah SWT. Baiklah, setakat itu saja perkongsian Mukadimah ni. Jumpa pada hari Khamis. Perkongsian Mukadimah mak cerita tentang sirah berkenaan Nabi Adam AS dan Iblis laknatullah. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan ibu bapa, sentiasa berusaha menjadi orang Islam, orang Muslim yang lebih baik daripada hari semalam. Contoh, hari semalam tertinggal solat Isyak, hari ni cuba solat Isyak. Contoh, hari semalam kurang tolong mak, hari ni cuba tolong mak. Sebab apa? Hidup kita Allah bagi peluang setiap hari supaya memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Sebab kita tak tahu kematian itu datang bila. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.